Ada cadangan umpamanya yang mengatakan, mengapa hanya penjawat awam dan tidak anggota politik? Mengapa orang politik walaupun skimnya berbeda dianggap berbeda? Saya tidak bersetuju dengan pandangan bahawa orang politik harus dikecualikan. Tapi seperti biasa, saya akan kemukakan pandangan ini, dan tak kala kita mengkaji persaraan, saya juga akan menyatakan bahawa ia harus juga terpakai kepada orang politik. Maknanya, yang akan menjadi calon dalam pilihan raya akan datang harus terima kenyataan bahawa skim mereka tidak termasuk pencen. Kalau dengan sebab ini tidak setuju jadi calon, baik. Jadi senang kerja saudara Syarani. Kalau katanya okey kerana tidak ada pencen, kami tidak mahu jadi calon. Okey. Ataupun Zamri kata oleh kerana tidak ada pencen, saya tidak mahu jadi menteri. Nah, walaupun Zamri tak kata gitulah. Ya, itu pilihan kita. Ya. Tapi seperti biasa dalam sistem kita, kita akan bincang cara lebih teliti dalam jawatankuasa persaraan dan kemudian dalam kabinet. Bagaimana keadaan sekarang? Ada yang mengatakan ada mantan menteri atau Perdana Menteri yang punya pension yang 3/4 sebagai pegawai kerajaan, sebagai Dewan dengan Negeri, sebagai ahli parlimen dan menteri. 3 atau 4. Saya kata kalau dari segi moral, pilih satu. Dan ini termasuk Azizah. Azizah ya, Azizah itu pension sebagai doktor kerajaan, sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor, dan sebagai ahli parlimen. Dan tentunya beliau sebagai seorang yang bertanggungjawab, maklum kepada saya pagi tadi, dia akan pilih hanya satu pencen sebagai penjaga. Jadi sudah bagaimana apa yang kata ini satu perkara yang main-main kerana ahli-ahli wakil rakyat telah dipilih. Sudah dipilih untuk tempoh waktu yang tetap. Ya. Dan bila dikaji semula, ini pendirian kita. Sebegitu juga pegawai-pegawai kerajaan. Pegawai-pegawai kerajaan yang sudah dipilih mengikut skim yang tetap, tak boleh dirongkai. Itu peruntukan perlembagaan. Dan ini pula tertakluklah kepada keputusan Jemaah Menteri dan kemudian dibawa ke Parlimen untuk memutuskan secara muktamad. Dan saya sentuh dan singgung perkara ini nak tunjukkan bahawa a responsible government must have the courage to craft policies, undertake programs for the benefit of the nation. Walaupun pada ketikanya yang dianggap kurang popular. Saya tegaskan ini. Ada yang mengatakan kita ada banyak masa. Tak. Kalau kita tak lakukan, percayalah. Inilah julung-julung kali Tok Sri Zahid, di mana kerajaan ini, kerajaan perpaduan Madani itu kuat, punyai 2/3 majoriti dan mendapat dukungan solid di parlimen. Kalau nak buat perubahan untuk negara, buat sekarang. Kerana tak mudah perkara ini dapat dipertahankan.